صل على نبيك شيء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله العظيم. So apa? 77. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Dan setengah daripada sembahyang sunat ialah tahajud. Sembahyang sunat tahajud. Bila seorang jaga daripada tidur, waktu malam disunatkan dia sembahyang, dinamakan solat tahajud. Sunat tahajud sekurang-kurangnya 2 rakaat dan tidak lebih daripada 8 rakaat. Tidak lebih daripada 8 rakaat. Sebanyak-banyak 8 rakaat. Lapasnya usalli sunnatan tahajud rakaatain, ya, semacam rawatib, iaitu rakaat yang pertama baca Fatihah dan Qul ya, dan rakaat kedua baca Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Cuma beza dia niat sajalah. Cuma niat saja berbeza mengikut namanya. Perbuatan ini semua sama saja. Kemudian sunat tasbih. Perkataan tasbih itu maknanya menyucikan. Nyuci mana Allah Ta'ala daripada, iaitu daripada apa? Segala naqais. Muslimat ni masuk alam. Ada pintu dalam. Hadis tasbih maknanya apa? Subhanallah, maha suci Allah Ta'ala, ay minan naqais, daripada segala kekurangan, ya. Kerana sembahyang itu banyak membaca subhanallah, yang bermakna maha suci Allah. Suci apa? Suci daripada segala kekurangan. Zat yang maha sempurna, yang tidak ada sebarang kekurangan berbanding dengan makhluknya yang dipenuhi dengan segala kekurangan. Dinamakan dia tasbih. Dari itu sembahyang ini termasuk daripada golongan sembahyang sunat, ya, sunat mutlak, tetapi fadilatnya besar. Fadilatnya besar sangat. Baik dikerjakan tiap-tiap hari sekali, itu yang terbaik. Kalau tidak pun seminggu sekali lah. Buatlah seminggu sekali, malam Jumaat ke atau sebagainya, seminggu sekali. Kalau tidak pun sebulan sekali. Kalau tidak pun setahun sekali. Sekurang-kurang semua hidup sekali. Tak boleh buat ke, mati lagi baik. Kalau setahun sekali tak buat, baik, kau mati lagi baik. Habislah tu, ya. Iaitulah 4 rakaat 1 salam. Ya, sembahyang kan ada 2 salam. Dia kata 1 apa? Dia kira yang wajib. Salam yang kedua tu hukum sunat. Bukan kita keluar pada 4. Setiap sembahyang ada 2 salam. Ini pasal 1 salam. Ada kira yang wajib. 4 rakaat 1 salam jika dikerjakan pada siang hari. Mana straight kita buat 4. Atau tiap-tiap 2 rakaat 1 salam jika dikerjakan pada malam hari. Ya, kalau nak buat straight pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi yang terbaik itu. Dalam hadis Nabi kata salatul lail masna masna. Sembahyang malam tu masna masna, makna 2-2. Lepas dia usalli sunatan tasbih 4 rakaatin au rakaatain lillah ta'ala. Saja aku sembahyang sunat tasbih 4 rakaat yang kalau kita buat siang straight, atau 2 rakaat yang kalau buat malam kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kaifiat dia, rakaat yang pertama, ya, dibaca Fatihah dan surah Alhaakumut Takasur. Kalau nak baca surah lain pun tak apa, mana-mana surah boleh. Rakaat kedua yang wajib dia semua baca Fatihah dan suratul Asr. Rakaat ketiga baca Fatihah, surah Qul ya, dan rakaat keempat baca Qul huwallah. Sebab Fatihah baca Qul huwallah. Yang wajib dia ialah Fatihah. Sunat hay'ah, surah tu dipanggil sunat hay'ah qauliyah.
Kemudian dalam sembahyang tasbih ni sunat kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bagaimana yang berikut, dia ada dua kaifiat. 15 kali lepas surah sebelum rukuk. Lepas kita baca Fatihah, baca surah, kemudian baca 15 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada setengah baca pendek subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar pun boleh juga. Yang kedua, 10 kali dalam rukuk selepas tasbih rukuk. Kita berrukuk subhanarabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali, kemudian sambung tasbih 10. Kemudian 10 kali dalam i'tidal sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd, sambung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sampai akhir. Kemudian 10 kali dalam sujud yang pertama selepas tasbih sujud. Selepas kita baca subhanarabbiyal a'la 3 kali, sambung 10. Kemudian 10 kali dalam duduk antara dua sujud. Selepas kita baca Rabbi Firli sampai akhir, sambung. Kemudian 10 kali lagi dalam sujud yang kedua selepas tasbihnya, tasbih sujud yang kedua tu. Kemudian 10 kali dalam duduk istirahat. Duduk istirahat di masalah tadi kita baca 15. Kalau kita buat 25 sebelum Fatihah kita baca 10, ada sini tak payah baca, bangun saja. Tapi kalau sana tidak dulu 15 saja, maka di sini tambah 10. Duduk rehat. Mana duduk selepas daripada sujud kedua tu kita nak bangun, duduk sebentar baca 10 kali. Itu kalau sekiranya kita bangun. Atau dalam tasyahud akhir sebelum baca tahiyat pada rakaat yang ada tasyahud. Di sini kita baca dulu. Biasanya kita baca punya dia dulu kan. Rukuk kita baca tasbih rukuk dulu, sujud baca tasbih sujud dulu. Tapi kalau di tahiyat akhir ni baca dulu. Lepas tu baru baca tahiyat akhir. Jadi jumlah dia apa? 75 tasbih. Cuma beza dia kalau nak buat satu kaifiat yang lain, itulah kita dahulukan 10 sebelum daripada Fatihah. Kemudian selepas surah 15 jadi 25. Mana baik? Baik setengah ulama kata buat tukar-tukar. Ini buat kaifiat ni, besok buat ni pula tukar-tukar. Dua-dua kita buat sekali. Jadi jumlah dalam tiap-tiap satu rakaat sebanyak 75 tasbih. Dan jumlah 4 rakaat sebanyak 300 tasbih. Jadi 4 rakaat tu 300 tasbih lah dapat kita baca mana. Sekiranya terluput membaca tasbih pada satu peringkat rukuk ke atau sujud ke, dibaca pada peringkat yang kemudian. Mana susul ni lah. Kalau dibaca tadi misalnya dalam rukuk dia tertinggal atau tak cukup, tambah dalam i'tidal. Kalau i'tidal tak cukup, tambah dalam sujud, begitulah. Supaya bilangannya genap 300 atau kelebihan besar. Bahagian yang kedua, semayang sunat yang disunatkan berjamaah. Itu semayang hari raya Aidil Fitri, semayang hari raya Aidil Adha. Itu semua sunat berjamaah. Semayang gerhana, sama ada gerhana matahari atau bulan, sunat berjamaah. Semayang minta hujan, sunat jemaah. Tarawih, semayang witir bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni, atau semayang witir seorang diri, tiap-tiap hari kita buat tu, atau seorang diri, tak payah berjemaah untuk apa. Bagaimana yang telah dinyatakan kemudian, akan dinyatakan kemudian. Habis. Kemudian semayang-semayang sunat yang mempunyai waktu. Semayang sunat dia ada dulu. Satu sunat mutlak, satu lagi sunat apa panggil muqayyadah, sunat yang dikait. Bila dikait ada pecah dua pula. Satu kait dengan waktu, satu kait dengan masa, dengan sebab. Satu kait dengan sebab, satu lagi tak kait dengan sebab, dia memang mutlak. Tu. Di semayang di sunat tadi, semayang sunat mempunyai waktu seperti semayang raya, duha, rawatib, sunat diqada jika tertinggal. Jika semayang sunat yang berwaktu, duha kita tertinggal, sunat qada. Ingat isyak malam tu nak tak buat duha, boleh qada. Tahajud tertinggal, boleh buat. Main tahajud siang hari buat apa? Qada. Itu dia kata sunat mempunyai waktu. Semayang raya, semayang duha, rawatib, cuma rawatib ni dia ada pelik sikit. Rawatib ni waktu qabliyah dengan ba'diyah.
Qabliyah masuk dia berlainan dengan ba'diyah, tapi akhir dia sama. Ya. Maksud dia, sekiranya seorang tadi sembahyang zuhur, dia tak sempat sembahyang qabliyah zuhur. Ya. Dia datang, dia imam dah datang ke Baitul Ihram masuk sembahyang zuhur. Dia pun sembahyang zuhur jemaah dengan imam. Lepas sembahyang zuhur dia nak buat sunat qabliyah, boleh. Tak payah qada. Ya. Sebab waktu qabliyah tu habis dengan habis waktu zuhur. Itu dia. Adapun ba'diyah, dia masuk waktu dia selepas sembahyang fardu. Maka habis waktu dia habis waktu. Jadi maknanya qabliyah dengan ba'diyah ni masuk waktu berlainan, habis waktu bersamaan. Habis waktu dia. Mana kalau selepas daripada zuhur tadi kita nak sembahyang sunat qabliyah, boleh. Qabliyah kemudian ba'diyah. Nak cantum pun boleh. Qabliyah, muakkad dengan tak muakkad 4, kemudian lepas zuhur 4. Cantum saja aku sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah 8 rakaat. Wah. Sembahyang apa pun tengok 8 rakaat ni. Kau sembahyang apa ni? Cakap dia mengaji banyak sikit. Mengaji banyak-banyak sikit. Ada bahas kitab ni pun ada ni. Kitab Matan Al-Badrin pun ada. Kitab ni dengan Matan Al-Badrin lebih kurang ni. Cuma dia dipermudahkan sikit. Dia sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Sunat kita qada kalau tertinggal. Satu lagi sunat yang mempunyai sebab. Dia tak ada waktu, dia sebab dia. Macam gerhana. Gerhana tak ada waktu. Dia tak ada apa tentu waktu khas. Lepas zuhur juga gerhana tak ada. Dia datang lepas asar dia sembahyang gerhana. Tapi dia punya sebab dia gerhana. Selagi gerhana tak habis, mana bolehlah sembahyang gerhana. Itu dia punya sebab dan waktu. Ada pun yang tak punya sebab dan tak ada waktu, itu dipanggil sunat mutlak. Mutlak maknanya dilepaskan daripada kait waktu dan sebab. Dia tak diikat dengan waktu dan tak diikat dengan sebab, maka dipanggil mutlak. Aku sembahyang sunat ni. Kemudian sembahyang tarawih. Perkataan tarawih jamak daripada tarwihah. Daripada mufrad dia tarwihah. Apa tarwihah mana rehat. Orang dulu kalau sembahyang di Baitullah, dia sembahyang tu kan, lepas tu dia tawaf, lepas tu dia sembahyang dia tawaf, diiringkan dengan tawaf. Jadi kita tak ada nak tawaf, yang bertawaf bersurau lah. Jadi iringkan dengan selawat, ada iringkan dengan istighfar. Kalau nak amal dia pakai istighfar semua. Tu. Asalnya orang Mekah sembahyang 4 rakaat sekali rehat. Dia sembahyang 4 rakaat, lepas tu rehat, dia pergi tawaf, lepas tu sembahyang lagi sambung. Lepas tu kembali sembahyang semula 4 rakaat, kemudian berehat, pergi tawaf balik. Demikianlah seterusnya. Itu asal dibuat tarawih gitu. Oleh sebab dalam sembahyang ini ada mengandungi berehat, dinamakan dia sembahyang tarawih. Yang ini sembahyang berehat, tenang ni. Ini sembahyang macam speedboat. Kat Indon lagi pula. Dia bergambar, sekejap dah siap, ramai pula tu orang ikut. Dia nak cepat siap. Macam-macam. Kalau kita pakai akal kita yang bodoh, ada ke Rasulullah sembahyang dia tu? Macam orang gila juga. Walaupun mungkin dia jaga tumakninah dia kata. Tapi kita menghadap Tuhan dan takkan kelakuan macam tu, takut juga hanya juga. Sembahyang dengan tenang, menghadap. Oleh sebab dalam sembahyang ini ada mengandungi berehat, dinamakan dia sembahyang tarawih. Jadi sembahyang rehatkan qalbi kita dengan Allah Ta'ala. Selain lihat zahir, yang penting qalbi. Di dalam kitab-kitab fiqh ada menyebutkan bahawa sembahyang tarawih itu sebanyak 20 rakaat. Tiap-tiap rakaat 1 salam. Tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Tidak sah dikerjakan 4 rakaat 1 salam. Ada buat 10, ada buat 8, ada buat 36, mana-mana pun buat lah. Ada yang dia buat, jangan bising buat tu. Dia kata nak buat 20, biar dia buat. Dia nak buat 8, dia buat. Dah, jadi dia buat. Ini arwah Mufti Negeri Sembilan tu, Syekh Murtaza, ada orang datang. Datuk, kampung saya ada perpecahan. Datuk kata, kenapa? Dia kata, yang ni semayang 8, yang 10, yang ni semayang 20 tu. Dia semayang, bangang, dia tak semayang, kau pergi tegur. Orang semayang kau sibuk apa? Balik bodoh je kawan. Dia pun bangang ni, kau pergi tegur. Semayang kau sibuk apa? Dia semayang dah lah. Kan?
Yang kat ocean tu tak semayang tu lambat kau pergi terik tu semayang. Ya tu basuh dia bongkau dia lari. Orang semayang kau pergi sibuk dia nak buat 8, biar dia buat ni dapat 10 buat dah. Semua ada masing-masing hujah dah. Kau pergi berkelari buat apa. Kemudian sunat dikerjakan berjamaah kerana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masa dia jadi khalifah memimpin negara, dia ada mengumpulkan orang ramai laki-laki dan perempuan berjamaah sebagai menghayati bulan Ramadan. Waktunya lepas sembahyang Isyak hingga terbit fajar dalam bulan Ramadan. Jadi waktu sembahyang tarawih ni ialah lepas Isyak, lepas sembahyang Isyak. Bermakna kalau kita belum sembahyang Isyak, dia datang lewat. Orang dah sembahyang Isyak, dia sahabat-sahabat, aku takut kalau sangka kamu difardukan atas kamu sembahyang malam tarawih ni, nanti kamu rasa lemah tak terkejakan. Jadi Nabi nak raikan tu, Nabi sembahyang di rumah. Di sini timbul masalah mengapa berlaku ijma' ulama sembahyang tarawih 20 rakaat. Padahal dalam hadis Nabi SAW mengerjakan 8 rakaat saja. Kata Syekh Al-Hulaimi, rahsia 20 rakaat kerana sembahyang sunat rawatib yang muakkadah. Sembahyang rawatib yang muakkadah itu pada hari yang lain daripada Ramadan sudah ada 10 rakaat. Kemudian tentang bacaan surah dalam sembahyang tarawih itu, terpulanglah kepada masing-masing, ya, kemampuan masing. Dia nak khatam ke, ikut andai dia lah. Baca surah-surah 1 juzuk Quran, dan jika tiada upaya baca Qul ya ayyuhal kafirun sahaja lepas Fatihah rakaat yang pertama, dan Qul huwallahu ahad lepas Fatihah rakaat kedua pada tiap-tiap 2 rakaat hingga selesai beberapa rakaat. Ada yang khatam pun ada, kadang 3 hari sekali khatam. Macam-macam, ikut kemampuan masing-masing lah. Kemudian wirid-wirid yang lain itu juga ada masa dan hafaz elok dilakukan. Jika tidak ada masa atau tidak hafaz, tidaklah dimestikan. Demikian juga jika tidak terdaya, hendaklah hadir ke masjid atau ke surau dengan sebab ada uzur atau sebagainya. Bolehlah dikerjakan sembahyang tarawih itu di rumah seorang diri, ya, tidak mesti berjamaah. Kalau jemaah itu lebih elok. Dan jangan ia dengan sebab tidak hafaz surah Alhaakumut Takasur dan lain-lain surah tidak dapat hadir ke masjid. Jadi bacalah yang wajib Fatihah ataupun di surau, ditinggalkan langsung tu dia tak sembahyang, rugi jawab dia. Ya, setahun sekali, tak sampai umur kita tidak ni tu. Kerana tidak menghayati bulan Ramadan dan tidak dapat berjumpa Lailatul Qadar yang ditunggu-tunggu. Dia kalau dia kata tarawih itu, tak pada tidak pun malam tu ada juga dia yang melakukan yang ibadat yang disuruh, itulah tarawih ni. Keadaan kita mala yudraku kullu la tutraku kullu. Barang tak dapat semua, jangan tinggal semua. Itu mana. Tak dapat nak pergi masjid, buatlah kat rumah. Habis. Kemudian sujud tilawah. Sebagai penutup bab sembahyang ini bab sembahyang sunat ini, saya suka menyebutkan selain daripada sembahyang sunat, ada 2 perkara yang patut diketahui. Itulah sujud, 2 jenis, sujud tilawah, satu lagi sujud syukur. Tiap-tiap orang membaca Quran atau orang yang mendengar, sama ada qari ataupun sami' yang mendengar baca Quran, kiranya tiba tentang ayat disebut ya sajadah, sunat disujud. Misal seperti innallaha yaf'alu ma yasha hingga akhir ayat 18 suratul hajj, ya, ujung tu ada lapan sujud. Dan waf'alul khaira la'allakum tuflihun hingga ayat 77 suratul hajj juga. Itu semua sunat. Dan sunat ia sujud sekali sujud, iaitu sujud tilawah. Jika dalam sembahyang terus sujud, kemudian bangkit semula sambung bacaan, ya. Semua setengah-setengah kita dia kata apa? Sunat niatkan sujud. Dia turun tu niat aku sujud tilawah. Sebab dia panggil fadlah, itu fadratus salah. Atas sembahyangnya terutama jika imam membaca ayat, dan sujud wajib makmum mengikut. Makmum tidak boleh terlingkah ataupun bertelingkah ataupun tidak bersamaan dengan imam. Imam pergi sujud, dia tengok aja,
Itu dipanggil takhalluf fuhsyin, menyalahi yang keji. Di dalam semayang ni ada benda yang wajib muafakat, ada tak wajib. Contoh yang wajib muafakat, pada buat, tidak pada tinggal. Pada buat wajib muafakat. Mana kalau imam buat, kita wajib buat. Kalau kita tak buat, batal sembahyang. Contoh sujud sahwi. Bila imam sujud dia sahwi, wajib makmum kena buat. Ya, kalau makmum tak buat, dia perhati, batal sembahyang dia. Ya, sebab satu ketika ada tuan guru saya tu, dia tak buat. Jadi dia tanya, kenapa tuan guru tak buat sujud sahwi? Tok guru kata, kau tak nampak balik tabir perempuan tu, untuk tua ramai-ramai ni. Kalau dia tak faham, nyanyi dia tak sah sembahyang. Kau sujud, dia tengok apa sujud dia tu. Ya, dia tak perasan, dia tengok, ya, dia batal sembahyang dia. Dia kena ikut. Sebab tu nak meraihkan kan kita buat, dia batal, nyanyi ke dia. Jadi kalau imam turun, makmum kena turun. Itu muafakat pada buat, tidak pada tinggal. Apa mana tak pada tinggal? Mana kita tidak wajib menyamai meninggalkan sujud sahwi apabila ditinggalkan oleh imam, dengan bahawa kalau imam tak buat, kita boleh buat sendiri. Itu maksudnya. Itu maksud tak wajib pada tinggal. Imam kalau tinggal, kita boleh buat. Yang ni kan lepas salam, turun ni lah. Ya, niat sujud sahwi, kita tinggal. Habis. Ada satu masalah buat terbalik. Muafakat pada tinggal, tidak pada buat. Muafakat pada tinggal. Mana kalau imam tinggal, kita kena tinggal. Contoh tahiyat awal. Imam kalau tinggal tahiyat awal, wajib makmum kena bangkit ikut je. Ya, wajib makmum kena bangkit ikut. Kalau tak ikut, ada batal sembahyang ni kan. Imam bangkit tu kita bangkit. Ya. Tidak maknanya pada tinggal. Tidak pada buat. Muafakat pada tinggal. Pada buat, tak muafakat. Maknanya kalau imam buat tahiyat awal, makmum boleh tak buat. Dia bangun, tunggu atas. Jadi bodoh, tunggu. Kan, boleh jalan sendiri pun tunggu je. Maknanya tak wajib pada buat. Tinggal, dia kena tinggal. Tu. Jadi sebanyak keliru. Bila imam tadi tinggal tahiyat awal, bangun. Makmum pula pilih gayut tu imam. Subhanallah, subhanallah. Salah tu. Patut dia kena bangun. Ini dia perlu tarik tu imam. Tu imam pula tak apa ingat. Turun balik, batal main tu imam. Jaga dia. Sebab bila tahiyat awal, dia ada 3 peringkat. Kalau kita tinggal tahiyat awal, ya, kita tertinggal, kita bangun, baru sikit bangun, belum sampai hak rokok, kita teringat sunat turun balik. Turun balik baca tahiyat, tak ada kena apa-apa. Tapi kalau dah sampai lebih hak rokok, dah 90 darjah lebih ke atas sikit, tapi belum sampai qiyam, teringat nak baca, boleh turun. Tapi kena sunat sujud sahwi, tak kena. 2. Yang ketiga, kalau dah ittisab bil fardi, dah bersepakat dengan fardu, dah tegak qiyam, dah masuk rakaat lain, dia pergi turun balik tahiyat awal, batal sembahyang dia. Sebab qiyam tu rukun dengan sunat, martabat rukun lebih tinggi. Ini tu imam dah berdiri, dia terik dengan ramai, subhanallah, subhanallah. Tu imam pening, turun lah. Habis. Yang ni pula, tak boleh bangun, baca lagu habis. Kadang mungkin benda ni jarang berlaku kan. Bila berlaku dia pening, macam mana buat. Ada kena ingat. Kalau sekali imam tinggal sujud tahiyat awal, terus kita tinggal dia. Ya. Adapun sujud sahwi tidak. Sujud sahwi kalau imam baca, kita kena wajib ikut. Tapi kalau dia tinggal, kita boleh buat sendiri. Tuan. Dan sujud wajib makmum mengikut, ya, dia wajib mengikut imam sujud tilawah dalam sembahyang tadi. Jika tidak, sujud batal sembahyang makmum. Dan sebaliknya, jika imam tidak sujud, tiba-tiba makmum sujud pula, batal sembahyangnya. Ini wajib apa? Ini wajib muafakat pada buat dan tinggal. Di sini wajib muafakat pada buat dan tinggal. Mana kalau imam buat, wajib dibuat. Kalau imam tak buat, wajib juga dia tinggal, ikut tak buat. Jangan dia buat sendiri. Ya. Dan jika di luar semayang, hendaklah ia bertakbir dengan takbiratul ihram juga. Ya, dengan niat sujud tilawah. Yang kata takbir Allahu Akbar, tu lepas takbiratul ihram. Ya, dia pun niat aku sujud tilawah. Terus sujud. Dalam sujud sunat dibaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ah wa basarah bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sunat dibaca. Bagaimana kau tak baca? Sah. Lebih kurang ni lah. Yang sunat tu sujud. Sujud tilawah. Sebab kita sujud sebab ada bacaan sujud tilawah. Diri sujud. Itu yang sunat.
Kemudian bertambah lagi bacaan sunat lain. Ini dipanggil sunnatul mustaqillah, sunat yang berasingan. Sujud satu sunat, baca sunat lain pula. Banyak sunat. Sajadah wajhi, iaitu sujudlah akan wajahku ini bagi Tuhan yang khalaqahu, yang menjadikan, wasawwara, dan mentaswirkan. Kita sujud kepada Tuhan yang menjadikan kita, yang merupa bentukkan kita. Syaqqas sam'a wa basara, Tuhan yang membelah akan pendengaran dan penglihatan kita. Besar kan? Kalau kita lahir pun ibu, mata tak boleh buka kan, kemudian telinga tak boleh dengar, macam apa jadi gila kan. Dua benda ni sampai sekarang tuan-tuan cari tak jumpa lagi. Seorang dia pekak dan dia buta, tak jumpa. Kalau ada, gila orang tu. Dua alat komunikasi tak ada ni. Biasanya kalau dia pekak, dia dapat melihat. Bermakna orang lambai dia nampak. Orang panggil dia tak dengar, tapi orang lambai dia nampak. Atau dia buta, orang lambai tak nampak, tapi dia dengar. Tapi kalau orang lambai dia tak nampak, orang panggil tak dengar, dia pun tak tahu kat mana dia. Pernah jumpa tak? Tak pernah jumpa lagi kan? Seorang dia buta dan dia pekak, tak jumpa. Itu hikmat Allah Ta'ala jadikan. Salah satu ada, sama ada dia boleh mendengar atau dia boleh melihat. Kalau tidak, jam tuan-tuan. Orang lambai tak nampak. Orang pun sahun dia, oi, mana pergi tu? Dia tak dengar. Aku kat mana, dia pun tak tahu kat mana dia. Boleh dia gila kan. Jadi maknanya Allah Ta'ala sunatkan di sini mensyukuri nikmat. Syaqqah, mana Tuhan belah penglihatan dapat kita melihat, Tuhan belah pendengaran dapat kita mendengar. Makna diberikan sifat sama' dan basar. Sama' diletakkan di telinga, basar diletakkan di mata. Sifat tu. Sebab kita mendengar dengan sama' dan basar, bukan kita mendengar dengan telinga. Betul? Tanya, dengar apa? Telinga. Tu ada orang telinga besar tak dengar? Mudah terkelip-kelip nak jawab. Kan? Telinga macam gajah, kita bagi saja. Jadi tak ada sifat pendengar. Sifat pendengar tuan-tuan letakkan. Begitu juga sifat pelihat, kan? Tuan letakkan di mata. Banyak orang ada mata tapi tak boleh melihat, buta. Ada mata tak? Ada. Itu sifat tak ada. Kalam tu juga, tuan letak kalam di lidah, boleh bercakap. Tapi kalau sifat kalam tu tuan terik, lidah ada saja, bisu. Tapi sifat kalam tu pula kalau tuan letak di tangan, dia boleh bercakap. Letak di kaki, dia boleh bercakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tuhan yang kunci mulut, tuan buka kaki tangan boleh bercakap. Tuan letakkan sifat tu boleh bercakap. Tu kuasa besar Allah SWT. Jadi kita syukur kepada Allah, Tuhan belahkan penglihatan dan pendengaran kita. Bihaulihi wa quwwatih, dengan haul kuah dia. Wa tabarakallah ahsanul khaliqin, maha berkat Ta'ala, sebaik-baik mana khaliqin, daripada segala orang yang mencipta. Mana hakikat mencipta ialah dia. Kemudian dia beri salam lah. Dan satu lagi, sujud syukur. Syaratnya sama macam sembahyang dan jangan lama selang. Dia dengar je berita dapat nikmat yang sunat syukur, terus buat. Jangan tangguh dulu 3 hari buat sujud syukur. Itu dah basi. Dia ketika dengar tu. Syaratnya sama macam sembahyang. Sujud syukur mana apa? Dia kena ada semayam, ada kiblat. Syarat-syarat sujud, 7 anggota semua sama. Sunat ketika dapat nikmat yang mendatang, mendadak sebagai bagi dirinya. Tiba-tiba nikmat tu datang, dia pun tak sangka. Atau orang tuanya, atau sahabatnya, atau ketika selamat daripada bala bagi diri atau orang yang dikasihi, ataupun umat Islam contohnya, kan, dapat kemenangan kita sujud, boleh. Satu sujud saja. Caranya sama macam sujud tilawah juga, di luar sembahyang tadi, dan bacaannya pun sama juga. Bacaan dia semua sama tu. Sajadah wajhihi li khalaqahu wa sawwara syaqqa sam'a wa basarah bi hawli wa quwwati wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Intaha bi kalam kitab Bujarimi Iqna, juzuk pertama, muka surat 352. Saya mak dalam tu adalah perbahasan dia. Kemudian waktu-waktu yang dimakruhkan sembahyang padanya, wallahu a'lam.